Jadi bolehlah Prof tolong ceritakan kepada kita secara generalnya bagaimana perkara-perkara tentang vaksin, ambil vaksin, tak nak vaksin, ataupun faktor yang COVID-19 ni macam mana vaksin dia, ataupun vaksin sebelum macam mana. Jadi kita minta Prof jelaskan supaya kumpulan 1, 2, 3 ni dapat berfikir dan mudah-mudahan dapat berlapang dada antara satu sama lain. Terus silakan Prof. Okey, terima kasih Dr. Nazman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan dengan untuk kita kenal COVID dulu. What is COVID sebenarnya? COVID-19 ni merupakan sejenis serangan ataupun jangkitan virus, dan kita banyak tahu mengenai COVID ni daripada media, daripada macam-macam. Dan masyarakat sekarang mungkin dah lali dah dengan apakah sebenarnya COVID. Tapi kita tak tahu sama ada apa yang dalam pengetahuan mereka tu sebenarnya betul ke penerangan atau kefahaman dia tentang COVID tu. Dan ada banyak yang percaya bahawa COVID ini satu benda yang amat berbahaya. Macam satu benda yang kalau kena mati. Itu ada juga. Dan ada juga yang tak percaya langsung. So sebenarnya COVID ini adalah sejenis virus yang sama dengan flu ataupun sesama yang biasa menjangkit kita semuanya. Cuma COVID ini disebabkan oleh satu virus yang baru, dan apabila dia menjangkiti sesuatu golongan yang tertentu, akibatnya agak teruk. Okey. Kalau dia menjangkiti golongan-golongan yang kuat, yang muda, yang tidak berpenyakit sebenarnya, hampir 99% semuanya recover, selamat dan juga boleh berfungsi seperti biasa. Tapi ada setengah golongan yang mungkin berpenyakit ataupun berumur dan sistem imunnya tidak kuat. Mereka-mereka ini akan mengalami berbagai masalah. Jadi itulah di mana masalah timbul. Selain daripada itu tidak ada banyak masalah, kecuali jangkitannya memang merebak lah. Virus ni akan merebak walaupun macam mana kita nak kawal pun, kalau kita silap sikit dia akan merebak. Okey, so itu kita dah faham. Sekarang ini apakah masalah kita? Masalah kita sekarang, virus ini sedang merebak dan kita di Malaysia sekarang, siapa yang ada virus dikuarantin dan dikawal, dan kebanyakannya yang belum ada penyakit juga dikuarantin dan dimasukkan ke hospital dan sebagainya. Ini mungkin juga kalau kita nak fikir balik, kita berbincang balik sama ada perlu ke tidak. Sebab kalau tidak ada penyakit yang serius, mungkin cara kuarantin tu boleh dipikirkan semula. Macam mana kita nak kuarantin dengan micro kuarantin, bukan MCO satu daerah dan sebagainya. Kita mungkin boleh fikirkan semula apa masalahnya. Okey, ada yang mengatakan bahawa COVID-19 ini tidak ada ubat. Sebenarnya itu salah, totally wrong, it's false. COVID-19 ini ada banyak ubat. Banyak, cuma tidak diketengahkan lagi, dan ada yang dalam kajian, ada yang dibuktikan tapi tidak diketengahkan secara saintifik dengan rasminya. Banyak kita tengok kajian-kajian dan juga penggunaan ubat-ubatan di merata tempat di mana laporannya mengatakan ia berkesan dan sebagainya, tapi tidak ada satu golongan yang kuat ataupun negara yang kuat yang mengadoptasikan kegunaan bahan-bahan ini. Okey, kita ambil Malaysia. Malaysia, kita tahu kita adalah sebuah negara yang kaya dengan pelbagai penggunaan perubatan. Kita ada ubatan moden, kita ada ubatan klasik, ubatan tradisional, kita ada juga macam-macam lah, kita ada semua. Kita ada acuan sendiri sebenarnya. Dan banyak ubat-ubat yang diamalkan oleh golongan-golongan yang bukan doctors secara rasminya, secara tradisional, secara klasikal, secara herbal dan sebagainya. Banyak di antaranya boleh kita ketengahkan.
cuma tidak diketengahkan. Tak tahu kenapa, mungkin ada sekatan dan sebagainya. Dan di samping itu, ada juga ubat-ubat perubatan moden yang telah pun diutarakan, disenaraikan sebagai berkesan dengan laporan-laporan yang agak jelas. So semuanya ini kita perlu tengok, sebab kita sekarang ni, ini pandangan saya nampak dalam Malaysia ni kita hanya menunggu vaksin itu saja. Tidak ada lain. Kalau kita masukkan seseorang ke hospital, kebanyakannya tidak ada apa-apa ubat. Banyak yang keluar mengatakan dia hanya dapat perhatian sahaja, tidak ada diberikan ubat-ubat sebab katanya tak ada ubat yang berkesan dan sebagainya. So approach ini mungkin kita boleh fikirkan bersama, gabungkan tenaga-tenaga pengamal tu, seperti even hydroxychloroquine, laporannya meragui, ada kata ia berfungsi, ada kata tidak dan sebagainya, dan kita tengok satu penerbitan daripada Lancet telah ditarik balik dan tidak ada data dibenarkan untuk dilihat oleh siapa-siapa pun akibat daripada ini. Ini bermakna kita dah mencurigai apa yang telah dikeluarkan. Mungkin ada some force behind yang mengawal semua ni. Kenapa kita tidak boleh mengamalkan ubat-ubat tradisional yang berkesan ataupun yang baik? Sebab kalau kita tengok dari segi asasnya, COVID ini memerlukan sistem imun yang kuat. The best remedy, the best prevention or prophylactic is a strong immune system. Sistem imun yang kuat. Dan kita ada banyak cara untuk kuatkan imun untuk kita nak mengatasi. Tapi di antara cara-cara yang kita boleh sebarkan, kita boleh praktikkan kalau rasmikan kaedah-kaedah ini. Dan ada juga ubat yang tinggi, dos yang tinggi vitamin. Ada kajian yang agak rapi dijalankan dan juga keputusannya amat meyakinkan. Saya memang yakin sebab saya banyak tengok hasil-hasil kajian ubat-ubatan ni, dan saya yakin ubat di antaranya macam ivermectin memang tidak ada masalah langsung untuk digunakan pada saya, sebab ivermectin adalah selamat dan dia telah digunakan kepada berjuta-juta manusia dah. Tidak ada seorang pun lagi yang mati akibat ivermectin. Dan oleh kerana dia selamat, dia tidak memudaratkan, risikonya amat kecil kalau kita banding dengan risiko benda-benda lain yang kita belum tahu contohnya. So itulah di antara pengenalan kepada keadaan vaksin. Okey. Lepas itu kita nak masuk pula kepada vaksin sebenarnya. Masalah kita dengar banyak masyarakat ni, ada yang takut vaksin, ada yang pro vaksin dan sebagainya. Saya nak bagi tahu awal-awal dan bagi pihak kedua lagi panel tu pun, kami bukan anti vaksin. Kami bukan menghalang penggunaan vaksin, malahan kami adalah guru dalam universiti dan kami mengajar mengenai vaksin. Kami promote vaksin. Saya hampir semua pelajar perubatan tu yang saya ajar tidak pernah sebut jangan guna vaksin. So vaksin ini satu yang paling penting dalam keadaan macam ini. Dan juga kerajaan telah mengambil langkah yang bijak dengan menggunakan vaksin, sebab menggunakan vaksin adalah lebih berkesan dan lebih murah. So tidak ada masalah. Vaksin adalah sesuatu yang paling baik digunakan jika ia didapati sesuai. Dan juga paling murah. Sebab bila kita dah dapat vaksin, kita tak ada downtime dah, tak ada kena penyakit lagi, tak ada masuk ward lagi. Dan ini menjimatkan dan juga less downtime, dan ekonomi boleh pulih dengan mudahnya. Okey, so itu vaksin. Dan vaksin ini memang bagus. Okey, dan saya juga ingin menceritakan bahawa proses mengeluar vaksin memang tedious ataupun rumit.
dan memerlukan banyak kajian sebab vaksin ini bukan macam ubat biasa. Bukan macam Panadol di mana kita ambil lepas 4 jam, Panadol tu dah hilang daripada badan kita. Vaksin ini akan masuk pada badan kita dan membuat sesuatu, mengubah sesuatu dalam badan kita. Jadi maksud saya ialah vaksin ini bertindak secara jangka panjang, mungkin mengubah badan kita ni sepanjang hayat. Itu bergantung pada vaksin lah. Okey. Dan apa yang biasanya terjadi ialah vaksin ini secara klasikal, secara tradisi dibuat dengan menggunakan virus yang telah lemah ataupun yang tak aktif. Dan dia masukkan dalam badan, badan kita akan bertindak mengeluarkan setengah antibody dan sebagainya. Tapi sekarang ini, kebelakangan ini kita dapati ada juga vaksin yang menggunakan teknologi baru. Dipanggil teknologi mRNA dan sebagainya. Dan vaksin ini dilakukan dengan cepat. Itu cukup bagus. Itu menunjukkan kemajuan teknologi sudah dapat menjana vaksin dengan cepat dan juga dengan baik. Okey. Satu masalah yang timbul ialah badan kita berteknologi sama. Kita tidak ada perubahan teknologi dalam proses imunisasi kita dan juga proses metabolisme manusia. Jadi, vaksin ini bila kita dah dapat buat vaksin dengan baik, ujian pada manusia haruslah dilakukan dengan sempurna dengan lengkap supaya kita pasti vaksin ini tidak melakukan apa-apa yang kita tidak mahu pada badan kita. Kita tengok dulu sebelum ini vaksin RNA ini telah dibuat untuk virus yang terdahulu dan banyak kesan yang buruk telah berlaku kepada haiwan-haiwan yang telah dikaji akibat vaksin ini. Kita tengok yang lepas-lepas tu memang ada haiwan yang mati pun selepas ini sebab dia ada autoimmune reaction. Okay. So itu boleh berlaku jika kita ada vaksin daripada RNA. Dan sekarang kita memang ada pun vaksin RNA ni dalam pipeline kita, dalam penyediaan kita yang akan diberikan kepada masyarakat. Inilah yang menimbulkan banyak kontroversi, pemikiran rakyat pun bercelaru sama ada nak terima tak nak terima. Sebab vaksin ini tidak dipastikan selamat sehingga kini. Ia dikeluarkan dalam keadaan authorized for emergency use. Maknanya kajiannya belum lengkap. Kalau pada saya lah, kita tak boleh panggil lagi vaksin tu. Kita boleh panggil dia experimental material je. Sebab dia belum 100% lulus. See? Kita boleh ibaratkan dia sebagai bahan percubaan saja. Sebab dia belum 100% lulus. Tidak dicop dengan rasmi, okey ini vaksin. Tidak. Dia kata, okay, we authorize for emergency use. Dan kita pun menggunakan vaksin ini. Kalau kita nak guna, fair enough. Kalau kita yakin, kita boleh guna. Tapi apa yang sepatutnya wujud di kalangan manusia ialah mereka harus diberi pilihan. Mereka harus diberi pilihan sama ada dia nak terima ataupun tidak terima. Sebab vaksin ini akan diberikan kepada mereka, akan disuntik ke dalam badan mereka. Dan kalau mereka tidak yakin, seharusnya tidak ada paksaan. Itulah rasanya yang paling penting supaya masyarakat rasa humanitarian consideration ada. Tidak ada paksaan untuk pengambilan vaksin. Sebab ini yang saya rujuk ini adalah vaksin yang DNA, RNA based yang berdasarkan pada RNA dan teknologi baru. Kalau vaksin lama tidak ada masalah, siapa dia punya kemuskilan ataupun keraguan tidak tinggi. Tapi bila teknologi baru, teknologi sendiri kita dah tahu dia baru, tapi kajiannya tidak lengkap, lagilah kita rasa tidak selamat untuk menerima vaksin ini. So itulah satu-satu yang timbul di kalangan ramai masyarakat. Dan banyak juga termasuk media sosial
Dan media sosial ni pun saya nak warn the public, tidak semuanya betul. Banyak juga paparan-paparan yang dikeluarkan oleh media sosial ni berupa fake ataupun tak terima akal. Tapi itu urusan lain lah, itu pandai-pandai kita nak menerimanya. Dan satu lagi, vaksin yang berdasarkan pada RNA ni, dia ada kemungkinan menimbulkan reaction antibody, ADE dipanggil, reaction yang autoimmune, yang keterlaluan, yang dia menyebabkan badan kita sendiri yang mengeluarkan perkara-perkara yang negatif daripada protein tu. Maknanya badan kita yang buat kita menjadi huru-hara, mendapatkan penyakit tu. So inilah satu-satu yang paling takut berlaku pada siapa-siapa. Okey, itu dari segi general konsep. Satu lagi konsep yang kita perlu tahu ialah inter-individual variation. Ini bermakna setiap manusia berbeza. Mungkin kalau dalam 100 orang, 80 tu hampir sama, tapi ada 10 berbeza. Ada 10 belah belakang dia positif, yang negatif lagi 10 belah belakang. So dia, kalau kita buat graf macam bell shape, majority comply, tapi ada juga yang tak comply. Manusia memang macam tu. Contohnya kalau kita ambil kopi, ada orang minum kopi, dia tak boleh tidur sampai 2 hari. Tapi ada orang minum kopi, dia boleh tidur. Tak ada apa-apa. So itu dipanggil inter-individual variation. Kita ada juga inter-ethnic variation. Ada sesetengah ubat, saya sendiri telah terlibat dalam kajian ni, di mana ubat itu kalau kita bagi pada orang India, dia cepat metabolize. Kita bagi pada orang Cina, dia lambat. Ini sebab kita ada, manusia ni ada dikategorikan sebagai fast metabolizers, slow metabolizers dan sebagainya. Bergantung pada satu bahan yang dipanggil cytochrome enzyme dalam badan. So ini semuanya kita kena tengok secara terperinci sebab kita rakyat Asia. Kita bukan orang-orang daripada Europe ataupun Amerika di mana ujian itu dijalankan. So baru ni saya tengok seorang jururawat Cina yang dapat severe allergic reaction. Saya straight away teringat, mungkin ini inter-ethnic variation. Telah dia exhibit inter-ethnic variation. Tapi kita sekarang ni kita tak boleh kata yes or no sebab kita belum kaji. Saya tak boleh nak katakan vaksin ini tidak bagus. There is no way I can say the vaccine is not good. Sebab kita tak tahu. So kalau kita tak tahu, kita cuba tahukan dulu. Okay, that is the best way. Kalau tak pandai, belajarlah. Kalau tak pandai baca, belajar belum baca. So that is the approach yang kita perlu ambil. Okay, so that is what what is on the vaccine itself. Okay, so saya harap kita dapat fahamlah kenapa kita masih ragu-ragu tentang vaksin ini. Sebenarnya kita bukan ragu-ragu tentang vaksin. Kita ragu-ragu sebab satu, dia new teknologi, satu, kajiannya belum habis, satu lagi banyak benda lagi kita tak tahu mengenainya. Dan yang paling kita takut timbul daripada syarikat itu sendiri, di mana syarikat itu meminta kebenaran supaya mereka immune daripada sebarang tuntutan daripada pengguna. Dia minta immune status, liability tak ada. So kenapa itu diminta daripada pihak-pihak berkenaan? Mungkin dia takut juga sebab dia pun tahu, dia tak tahu juga keselamatannya. So all this put together, mungkin kita boleh tengok semula. Saya syorkan juga di mana kita kena perlu tengok prophylactic approach, di mana pendekatan secara menghalang ataupun mengelak daripada penyakit. Menggunakan bahan-bahan yang boleh boost our immune system. Banyak, saya boleh bagi banyak. Di forum ni tak payah kita bincang detail, tapi ada banyak bahan immune booster dan juga ubat-ubat yang dah sedia ada seperti ivermectin. Satu contoh yang paling baik ialah ivermectin yang saya dah tengok dengan jelasnya,
dia berkesan dan juga tidak berbahaya dan boleh digunakan sebagai profilaktik dan murah. So itulah secara ringkasnya mengenai pengenalan ini. Baik, Alhamdulillah. Doktor, saya nak tanya sikit, Prof. Tadi berkenaan dengan Prof sebut tidak cukup masa lagi. Dari sudut berapa lama sebenarnya satu vaksin itu perlu dijalankan kajian itu, dan berapa macam mRNA ni, kata yang teknologi baru ni, berapa lama pula kita perlukan untuk teknologi baru ni? Okey, sebenarnya teknologi ini ada beberapa benda lagi yang dia tidak boleh memperjelaskan. Dia tak kira berapa lama sebenarnya. Kalau dia boleh memperjelaskan proof ataupun ada bukti-bukti, dan kita boleh terima. Tapi sekarang tidak ada jawapan. Soalan-soalan yang kita tanya itu tidak ada jawapan. Katalah kalau dia kata setahun dia boleh bagi jawapan, then it's fine. Mungkin kita perlu setahun. Tapi sekarang tidak ada. So it's difficult to say how long we need. Kalau ada dia buat kajian dan dia boleh provekan, fine. Kita boleh terima. That is the situation. Yeah. Ya, baik. Kemudian bagaimana pula dengan, adakah kita kata kaedah kalau dalam Islam, dalam bahasa Arab, al-wiqayah khairun minal ilaj. Kita wiqayah ni kita preventif lebih baik daripada menawat. Okay. Jadi dalam hal ini, doktor, contohnya Prof, macam sekarang dalam keadaan pandemik yang dah meluas dengan keadaan macam-macam yang berlaku sekarang ni, di sudut kita kata positive case yang banyak, macam mana dengan contohnya orang-orang yang terdedah kepada vaksin ni, contohnya frontliner ataupun contohnya orang yang terpaksa berdepan dengan bisnes yang melibatkan COVID ini, adakah ubat-ubat tadi itu boleh membantu untuk menghalang mereka ataupun bagaimana, Prof? Okey, dia macam inilah ceritanya. Sebenarnya kajian-kajian yang telah saya teliti, ada beberapa jenis ubat yang berupa profilaktik, iaitu pencegahan. Yes, dia berupa profilaktik. Contohnya even hydroxychloroquine itu ada kajian mengatakan dia berkesan, tapi kita tak dapat pasti. Itu tak ada data. Tapi ivermectin memang dilaporkan dengan jelasnya bahawa dia boleh merupakan profilaktik juga. Okey. Dia boleh merupakan profilaktik. Bila kita ambil sebiji, kita boleh tahan 5 hari. 5 ke 7 hari. So that means dia murah saja, ubat ni murah dan tak ada side effect. Di Afrika diguna dengan meluasnya sebagai ubat cacing. Yes, tak ada seorang lagi mati akibat ivermectin dalam ubat cacing lah ni, Prof, ubat cacing maknanya. Bukan. Jangan pergi beli ubat cacing. No. This is ivermectin. Tapi ivermectin, baik. Dia untuk cacing lah. Baik. It's not ubat cacing lah, Dettol ke apa. No. Baik. So, jangan ambil ubat cacing biasa ni. Baik. Ubat ini tak ada di Malaysia. Jangan carilah, tak ada lagi. Baik. Ada untuk haiwan aja. Baik. Jadi maknanya secara ringkasnya saya boleh simpulkan ke sini, maknanya ada option, ada pilihan untuk kita menyelamatkan frontliner kita ataupun nak menyelamatkan mangsa-mangsa yang kita kata kemungkinan besar akan kita kata highly risk, orang yang mungkin mendapat COVID dengan mudah, dengan ivermectin, dengan pencegahan yang ada itulah selain daripada vaksin. Jadi maknanya sekarang ni kita dalam keadaan cemas. Baik. Dalam keadaan cemas, kita ada choice. Kita ada ubat, kita ada juga alternatif macam secara Islam, habatus saudah dengan madu lebah semua telah dibuat pun di Arab, kajian di Madinah. Dan telah pun dikeluarkan dalam research yang berupa jurnal yang diterima. So benda-benda ni tidak ada risiko, tapi chances atau kemungkinan dia berkesan ada. So apa salahnya kalau benda-benda ini digunakan? Kerana dia tidak ada risiko dan dia boleh memberi kesan positif. Selain kita nak guna vaksin. Betul. Vaksin ni satu, kita kena tunggu lama, satu lagi risikonya amat tinggi. Dan kita kena bayar mahal. Semuanya ini kita kena fikir.
Ya. Di Malaysia kita ada banyak alternatif. Kita ada pengamal-pengamal ubat tradisional. Mereka ada banyak cara untuk boost up immune system. Okey. So itu satu cara prophylactic lah. Ya. Kita tidak lupa pada ke hospital ni. Itu rawatan macam kalau dah teruk kita kena ada respirator lah, apa semua tu. ICU, that one no deny. Ya. Definitely perlu. Ya. Tapi untuk menyimpan patient yang hanya dites positif, kita nak masukkan ke dalam ward, itu membebankan frontliners. Ya. Kan? Kalau ada prophylactic lebih baik. Ya. Prof ada sebut tentang bagaimana fakta-fakta yang menunjukkan bahawa mungkin targeted PKP ataupun micro management PKP, mungkin Prof boleh tolong boleh uraikan sikit insya-Allah. Okey, sebenarnya itulah yang kita nak cuba terapkan sebenarnya sekarang ni. Sebab PKP yang kita tengok sekarang ni boleh meruntuhkan ekonomi. It's too much affecting the business, community dan juga ekonomi lah. So kita tengok aktiviti tidak boleh berlaku because pergerakan apa semua tu banyak orang tak tahu dan juga lalai dan tak ambil perhatian. Okay. Sebenarnya kalau kita tengok positif pesakit positif yang telah dimasuki oleh virus dan bila dia sihat dan sebagainya, sebenarnya kita tak tahu berapa puluh persen yang macam itu dalam masyarakat dan kemungkinan ia adalah satu benda yang sihat. Macam kita ada flu virus lah. It is just like that. Ada orang dapat teruk, ada yang kena sesama sikit, bersin 2 kali habis. Makan vitamin C banyak-banyak. So these are what can contain in a society. Okay. Berdasarkan pada itu, saya jelaskan tadi kalau boleh kita increase our immune system. Boost up our immune system. That will to a certain amount, certain percentage, lower down the numbers. Dia keadaan macam ini akan jadi herd immunity dalam jangka panjang. This is how herd immunity can be acting on the population. Okay. Lepas itu pula, satu lagi, bila kita dah ada positif, kita patutnya bila ada yang positif yang betul-betul acting serious, that person guys must be 100% control. Bukan suruh dia satu kampung, no. Kampung dia tak kena lagi sebenarnya, orang itu je. So, mesti keluarga dia akan dikawal dengan 100% ketat supaya tidak ada jangkitan langsung. Dan kita hanya mengawal beberapa golongan saja. Kita tak kawal satu kampung, kita tak kawal satu negara. So, tapi sekarang ni saya tak tahulah. Mungkin orang infectious disease lebih tahu sebab dah merebak terlalu banyak. Susah dah nak buat micro control ni. Kalau dulu mungkin kita boleh. Tapi sekarang ni kita boleh membantu untuk mengurangkan dengan cara disiplin. Okay, penjarakan, very important. Mask, very important. Dan tidak keluar kecuali perlu. Tidak keluar kecuali perlu. Dan kan di restoran itu saya rasa memang tidak patutlah sebab bahaya. Satu lagi bersiaran, bukan bersiaran, pergi holidays. Saya dengar tadi ada seorang bekas menteri di Kelantan, dia kena COVID. Dia pergi holiday. Saya baru dengar tadi, terkejut saya. Berada juga orang pergi holiday. So these are things that we as a citizen should take responsibility. Kalau kita warga negara yang sedar kepentingan, kita mesti ada responsibility. Tak payahlah pergi holiday, duduk kat rumah diam-diam. So these are the things yang kita boleh buat untuk mengawal. Dan satu lagi alternatif treatment tadi itulah. Macam ambil ubat yang prophylactic apa semua tu, itu boleh. Dan satu saya nak masukkan di sini juga sebab saya ni toxicologist. Yeah. Saya banyak benda yang toksik saya kena bagi tahu. Yeah. Okay. Sanitizer. Hand sanitizer. Saya telah beberapa kali jumpa sanitizer yang ada warna. Dan ada juga dia letak a lot of glycol supaya dia tak meruap dengan cepat.
bahan-bahan ini berbahaya. Kita telah lupa pun bila kita sibuk duduk lab ni, kalau kita lab banyak kali, bahan-bahan ini tidak meluap. Yang meluap alkohol saja. So bahan-bahan ini masih ada di tangan ni. Coloring ada kat situ dan glycol ada kat situ dan ada juga aromatic material, bahan-bahan pewangi. So apa yang kita perlu buat, kalau kita pergi keluar dan dah banyak kali buat sanitizer punya sapuan ni, balik rumah basuh tangan. Wash with soap and water, kalau boleh warm water. Sebab bahan ini dia melekat betul. Sebab dia jenis glycol, dia boleh lekat kat tangan dan juga ada waxy sikit. Tujuan dia nak tahankan alkohol tu daripada meluap. So ini sanitizer. So kita kena berhati-hati juga. Nanti COVID tak kena tapi benda lain pula. So these things we should take precaution. Okay, dan satu lagi kita kena ingat jugalah bila kita nak kawal COVID ni. COVID ni sebenarnya dia merebak melalui udara. Dan kadang-kadang kita terlupa bila kita berjalan pun, sometimes kita beratur, for example, kita tak sedar ada orang depan ni bersin ke apa ke, be careful. So elakkan benda-benda macam tu lah. So kalau kita boleh practice all these good habit bersama dengan immune booster, bersama dengan kawalan orang-orang yang ada penyakit ni, kawalan yang lebih ketat macam sekarang. So bersama dengan ciri-ciri lain yang kita itu, insyaAllah kita akan dapat awal. Bukanlah nak kata kita boleh curb 100%, tapi kalau kita boleh bantu curb about 50%, the numbers will reduce. So Prof, satu soalan yang mungkin saya nak tanya ni tentang sebut tadi tentang perawatan alternatif, Yes. ataupun ubat alternatif. Adakah ia telah komplit dan boleh kita cadangkan kepada pihak kementerian untuk dilaksanakan, dan sejauh mana option, maknanya siapa yang nak ambil vaksin, siapa yang tak nak ambil vaksin tadi tu, sejauh mana option itu ada satu keperluan ataupun satu suplemen saja. Macam mana pendapat tahu? Okay, ini tricky sikit. Okay, tapi saya rasa kita boleh kalau kita bersungguh-sungguh cuba. Okay, alternatif ni ada tiga jenis. Ni tiga je. Okay. Ada 3 jenis. Okay, satu yang purely prophylactic. Okay, prophylactic ni kita boleh makan immune booster, kita boleh makan macam habatus sauda apa semua tu. As long as semua ini dipastikan safe, selamat, tidak ada apa-apa kemudaratan. So kenapa kita perlu halang? Dan kenapa kita tak galakkan? Kalau kita mampu. Satu, there is nothing to worry. Kita makan semacam kita makan nasi je. Jangan berlebihan lah, itu tak boleh lah. Kalau berlebih ambil habatus sauda 1 kilo sehari, definitely tercari nahas lah. So kalau kita ambil dengan kadar yang betul, vitamin C, vitamin D, banyak dibuktikan dalam hospital pun. Saya tengok 2-3 hari lepas ada report dah, dia try vitamin C. So all this tak salah pun dan tidak ada kemudaratan. Kenapa kita tak cuba? Why are we not doing this? There's nothing to lose and a lot to gain. Okay. Tak ada kerajaan bagi sound kat kita ke, bagi tahu kita amalkan benda ni ke apa, tak ada. Payah tunggu vaksin aja. This is very poor lah. Poor management. Okay. Lepas itu kita ada juga selain pada benda ni, kita ada juga ubat-ubatan. Macam saya cerita tadilah, ivermectin lah apa-apa semua tu. So ini pun boleh, tapi ini kita jangan sewena-wena guna. Sebab ivermectin ini kita tak boleh simply ambil dia, jangan. Tapi ada choice. Kita government boleh look into this. Government boleh tengok macam mana nak laksanakan. Mungkin ada protokol tertentu, private clinic boleh tolong, nama perubatan lain boleh tolong. Cari cara lah. Don't sit still and then wait. Okay, so that is another alternative. Dan selain daripada itu,
banyak lagi lah, macam-macam lagi. Kita Yeah. macam kita ambil complete minerals, Yeah. elemen apa semua tu. Ini bukan cure. Ini untuk boost up immune. Ada juga saya tengok di India, dia pakai steam. Steam ni kalau kita tengok ada logiknya, tapi tidak bolehlah berpanjangan, jangan buat banyak hari-hari semua tu, nanti tak bagus. Tapi kalau untuk setakat prophylactic sekali-sekali, that is very good. Yeah. Saya tak tahulah, di China dia kata memang semua orang buat macam tu, but I cannot prove it. I don't know. But by logic, it can work to a certain extent. Yeah. Okay? Bukanlah kes yang dalam ICU ada. Ini secara prophylactic. Yeah. Banyak lagi cara lain. Yeah. Banyak lagi. InsyaAllah. Government has to look into this and advise the public what can be done, which one cannot be done, siapa yang boleh buat, identify properly. I think kita ramai di Malaysia ni, kita pun maju. Yeah. Dan kita ada acuan sendiri, kita ada alternatif. Whereas dekat luar sana, dekat Amerika tak ada. Yeah. Batu Saudah dia orang tak kenal pun. But we have. Why don't we use it? Yeah. These are things that we can try and we can promote. Yeah. Murah pula tu. Yeah. Okay, so these are things yang saya rasa kita boleh tengok. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Dok, Prof, kita boleh cadangkan, dan saya juga ada cadangan juga untuk kita mungkin boleh propose pada Yang Perdana Menteri supaya kita boleh buat dalam bentuk micromanagement. Mungkin kita try Melaka dulu ke, kan, benda-benda yang begitu, tengok jatuh tak jatuh kita punya positif tadi kan. So insyaAllah ini satu perkara yang kita boleh bincang. Mungkin dalam masa 5 minit ataupun 10 minit Prof Muhammad, boleh tak Prof cadangkan kepada kita untuk bagaimana nak menghadapi suasana ni dalam konteks mental kita, pada rakyat, pada kerajaan, kepada pemimpin-pemimpin, supaya semuanya harmoni. Rakyat tak buruk sangka dengan pemimpin, pemimpin pun tak buruk sangka dengan rakyat, masing-masing harmoni dalam keadaan stres yang sedang memuncak sekarang.